Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hamba ni, kalau kiranya hamba ni orang sekapun ni baru diberi ngajar di masjid ni, walaupun di luar sana masjid surau ni banyak dah ngajar di luar sana, tapi tempat kampung sendiri tak pergi ngajar. Maknanya Tok Bomo tak sahur kampung sendiri Nak Tok Bomo biasanya orang panggil orang jauh, kampung sendiri tak sahur Tok Bomo. Baik, jadi insyaAllah kita akan tiap-tiap pagi Sabtu minggu yang ketiga kita akan mulakan pengajian kita, belajar tentang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang menjadi rujukan hamba sini iaitu kitab Tafsir Al-Jalalain lah, yang mana kita akan bermula daripada ayat-ayat lazim, bermula daripada suratul Duha sampai Al-Fatihah. Lepas tu kita akan pilihlah mana-mana surah. Jadi oleh kerana hamba ni orang pondok, sudah pasti cara tafsir hamba pun cara pondok jugalah. Bukan cara ceramah, bukan cara dalam bentuk present dan sebagainya. Dia ada sedikit ilmiah lah. Maka untuk mendapat ilmu tak dapat tidak, mesti kena ada pen lah kalau nak maklumat-maklumat penting. Baik. Jadi kalau kita ni nak belajar tafsir Al-Quran, sebenarnya bukan hanya sekadar dengar ustaz ngajar. Itu orang panggil hanya dengar tafsir Al-Quran, tapi bukan belajar. Untuk mentafsirkan Al-Quran, seseorang itu mesti wajib kena menguasai ilmu alat-alat. Antaranya ibu dan ayah ilmu alat, iaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf, ilmu istiqaq, ilmu wada'. Perlu menguasai dengan detail. Kemudian ilmu mantik kena tahu, ilmu balaghah, ma'ani, bayang, badi'. Kena tahu juga asbabun nuzul, asbabul wurud, dan banyak-banyak lagi ilmu lain untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak menguasai ilmu alat-alat tersebut, maka haram kita tafsir Al-Quran, seperti mana sabda Nabi SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatawabba maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran ni dengan kepala otaknya sendiri tanpa ada ilmu, maka tempat sedianya api neraka. Jadi hukumnya haram. Oleh kerana kita tidak sampai pada peringkat tu, diri hamba pun tidak sampai pada peringkat tu, maka tak dapat tidak hanya kutip tafsiran ulama sahaja. Bukan hamba tafsir sendiri. Tak sampai makam tu lagi tak. Macam-macam ilmu alat yang perlu kita kena belajar mahir. Jadi oleh kerana kita tidak sampai peringkat tu, hanya ambillah pandangan-pandangan ulama, kutiplah pandangan-pandangan ulama. Jadi kita nak tahu juga. Jadi untuk kita nak ambil pandangan ulama, untuk korek jugalah apa yang dikehendaki ulama mentafsirkan maksud ayat ni dan sebagainya, kita di sendiri pun kena menguasai ilmu alat juga. Kalau tak, kita akan salah faham apakah murad yang dikehendaki oleh ulama-ulama. Baik, surah yang kita akan baca nanti insya-Allah suratul Duha. Jadi kita baca ni bukannya setiap kali perjumpaan satu surah tak. Kita baca setakat mana masa. Kalau kita berhenti, kita berhenti. Kita bukan baca satu surah bulan lepas satu surah, bukan. Setakat masa sahaja. Baik. Surah Duha. Surah Duha ni kalau ikut ranking penurunan ayat, jatuh nombor 11. Jatuh nombor 11, tetapi diletak disusun nombor 94. Kalau ikut turun penurunan ayat ni, iaitu ayat yang ke-11. Jadi disusun Al-Quran ni bermula daripada Fatihah
Suratul Baqarah sampai Suratul Nahl ni disusun menurut pandangan muktamad bahawasanya Al-Quran ni disusun adalah tauqif, bukan dalam bentuk ijtihad para sahabat, bukan dalam bentuk tauqif, terhenti atas nas. Nah, kalau ikut penurunan Al-Quran, Suratul Duha ni bukan jatuh nombor 94, ia jatuh 9, nombor yang ke-11. Nah, yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor yang ayat yang surah yang ke-94, bukan 93, bukan 94, 93. Ayatnya sebelah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Setakat tu dulu untuk hari ni. Wadduha. Bismillah dulu, kita tak perlu tafsir lah, nanti kita akan syarah nanti di suratul Fatihah, nanti kita akan syarah bismillah, bagi panjang. Ia perlu masa 1 jam kalau nak syarah bismillah lah. Jadi kita ambil masa yang lain, kita akan syarah di suratul Fatihah nanti insya-Allah. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha, wal laili demi malam apabila menutupi ia. Saja, perkataan saja ni bahasa Melayu guna istilah ni. Di Melayu akan dia jadi tudung saji, tudung lagi, saji lagi. Sebenarnya saji tu tudung dah tu, dia double jadi tudung saji. Dua. Maknanya saji tu tudung dah dah saja. Ia ada satu lagi dalam Al-Quran sebut wal laili idza yaghsha, tudung juga. Demi malam apabila menutup ia, menudung ia. Apa beza saja dengan yaghsha? Baik, kita pergi pada wadduha, demi waktu duha. Bila waktu duha ni bermula? Di sini kena tahu bila waktu duha ni bermula. Baik, ketika matahari mula muncul, dia ada dua nilai. Pertamanya nilai kedudukan matahari, dan yang kedua nilai cahaya matahari. Dia ada nama-namanya dalam ilmu falak. Ketika matahari mula muncul, nilai cahaya matahari itu dipanggil duhun. Duha ni mana? Terang, cerah, itu panggil duha. Kedudukan matahari dipanggil syuruk. Kedudukan nilai kan bila matahari mula nak naik tu di ufuk. Ufuk ni kaki langit lah. Kalau kita duduk kawasan pantai mula nampak lah tu. Tak? Duduk kat pantai tu, kita nampak ujung sekali tu. Antara bumi bertemu dengan langit tu panggil ufuk. Kalau kita duduk di kawasan hutan payah, dilindungi oleh bukit dan sebagainya, tu ufuk. Kalau sekeliling ufuk kita ni dipanggil dairatul ufuk. Tak? Sekeliling daerah ni lah. Ulama falak dia buat rubu' mujayyab, cara nak kira waktu, kedudukan kiblat, kedudukan matahari, kedudukan tempat dan sebagainya. Dilihat kepada ufuk. Penting tu. Jadi bila kita tengok matahari yang mula muncul, itulah dipanggil kedudukan matahari dipanggil syuruk. Nilai cahayanya dipanggil duhun. Duhun. Jadi berakhirlah waktu subuh. Waktu subuh berakhir ketika naiknya, ketika fajar shadiq sehingga naiknya matahari. Itu waktu subuh. Habis waktu subuh tu, habis waktu subuh dipanggil duhun, nilai cahayanya. Kedudukan dipanggil syuruk. Hari ni di negeri apa? Di negeri Perak, Majlis Agama Islam telah menentukan tarikh waktu subuh dilewatkan 8 minit. Diikut
Selangor pun dah berlaku dah buat dah. Johor, Melaka, Terengganu tak ada lagi dah. 8 minit dilewatkan. Kenapa dilewatkan 8 minit? Dah habis tu sebelum tu lagu mana pula? Tak sah ke? Sebab masuknya waktu isyak, masuknya waktu subuh, kita tak boleh tengok matahari. Kena tengok cahaya matahari tu lagu mana. Jadi agak sukar, agak payah. Berbeza kita nak tahu masuk waktu subuh habis, mudah tengok. Sebab naiknya matahari nampak cahaya matahari. Maka waktu isyak payah, sebab kita tengok kepada cahaya tu, nilai cahaya tu, matahari tu lagu mana. Waktu subuh, kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, dia ada fajar kadhib dan fajar sadiq. Fajar kadhib ni, fajar orang panggil bohong lah, tipu. Dia tipu kita. Rupa-rupanya tak subuh lagi, dia tipu. Nah, fajar kadhib dengan fajar sadiq, mudah kita tengok fajar kadhib. Sebab fajar kadhib ni ia membujur. Kalau kita tengok di kaki langit tu, nampak cahaya membujur naik. Ada? Ia naik ke atas gitu. Tu. Dan kita sebut seperti ekor serigala menyacang kan, bila harimau ke serigala kucing kan, bila ekor naik ke atas kan, dia jengking bulu dia, cahaya lagu tu jengking, mudah tengok. Nah, lepas tu bila masuk waktu subuh, fajar tadi ia landai, patah. Macam kalau kita tadi membujur lalu melintang patah. Tu istilah orang tu dulu guna, membujur lalu melintang patah. Ia bujur lepas subuh waktu lintang patah, ia landai, dia tengok ke langit. Tapi payah. Jadi fajar sadiq ni payah nak tengok berbanding dengan fajar kadhib. Sebab tempat kita ni banyak sangat ketarak-ketarak ni, ada uap-uap air tebal sangat, sukar untuk melihat. Maka disitulah para ahli falak ijtihad, bilakah bermulanya fajar sadiq. Dulu ijtihad fajar sadiq ni iaitu ketika matahari bawah ufuk ni 20 darjah. Sekarang ni ijtihad, fajar sadiq bukan 20 darjah dah, ijtihad 18 darjah. Kan matahari timbul tenggelam 360 darjah kan. Berarti 1 darjah bersamaan 4 minit. Bila kurang dah 20 darjah tadi kepada 18 minit, maka kena tambahlah 8 minit. 2 darjah tadi hilang dah. Daripada 20 darjah jadi 18 darjah, maka kena tambah lagi 8 minit. Contoh kalau subuh dulu pukul 6, sekarang jadi pukul 6 8 minit. Tu panggil ijtihad. Ijtihad ahli falak. Dah habis tu orang yang sebelum ni nak dah sembahyang subuh pukul 6 tak sah, tak ada masalah. Dah kita duduk Terengganu ni lagu mana nak ikut ni? Ikut ijtihad kita sini tak ada masalah. Sebab kaedah usul fiqh mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ni tidak membatalkan dengan ijtihad. Aku ada ijtihad, mu ada ijtihad, sama-sama ijtihad, ia tak membatal. Contoh kalau kita ijtihad, arah kiblat hari ini kita ijtihad. Kawan kita ijtihad arah kiblat hari ini, lari jauh. Tak apalah dah, kalau mu kata mu ijtihad hari itu kiblat, mu sembahyang hari itu. Dah. Kawan kita ijtihad hari ini, ijtihad hari ini. Makna walaupun ijtihad hari ini, kiblat hari ini, kawan kita ijtihad hari ini, ijtihad kita tidak membatalkan ijtihad kawan kita. Ijtihad kawan kita tidak membatal. Sebab sama-sama ijtihad. Bukan yakin. Ijtihad kalau yakin lain. Ada. Bila ijtihad begitu, kalau kita nak sembahyang kunang ataupun nak ikut sembahyang subuh lewat 8 minit, tak ada masalah. Situ. Cumanya di sisi mazhab Hanafi, dia sembahyang subuh ni lewat. Sembahyang subuh lewat ni sehingga nampaknya rupa sesuatu benda. Wasubhi idza asfar. Demi subuh apabila asfar. Asfar ni maknanya apabila nampak dah suatu benda, nampak dah suatu objek. Ia berbeza wasubhi idza tanaffas. Ia berbeza tu. Wal laili idza as wasubhi idza tanaffas. Demi malam apabila as ni digabungkan.
Dua perkataan. Jadi as. Bahasa Arab tak ada. Jangan tanya orang Arab Ya Syekh, apa makna as? Tak, ia bukannya orang Arab ni ia boleh faham belaka makna-makna dalam Quran, tidak. Hanya berapa peratus sahaja. Tak bahasa hak dipaham. As'ah ni kalau kita terjemah paling mudah, macam mana orang nyawa ikan. Lagu mana nyawa ikan? Lebih kurang lagu tu kan. Maknanya malam tu dia habis penghujung dia dah. Bila habis malam, masuklah waktu subuh. Wasubhi idza tanaffas. Di situlah mazhab kita Syafi'i baik, mazhab Maliki baik. Subuh bermula ketika tanaffas. Tanaffas ni iaitu waktu ghalas. Ada waktu ghalas. Tu orang panggil waktu ghalas. Sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sembahyang waktu ghalas. Waktu ghalas makna apa waktu ghalas? Ketika mana Nabi tak perasan yang wanita seorang objek orang tu adalah wanita. Dia ingat lelaki lagi perempuan. Sebab wanita kan dia pakai kerudung zaman dulu. Nabi tak perasan. Memang tahu dah orang bentuk. Tengoklah lelaki. Waktu tu waktu ghalas namanya. Dalam hadis lain kadang-kadang Nabi sembahyang waktu ghalas, dan kadang-kadang Nabi sembahyang waktu asfar. Kadang-kadang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat subhi bi ghalasin maratan wa maratan ukhra fa asfara biha. Nabi ni kadang-kadang sembahyang dalam waktu ghalas, kadang-kadang waktu asfar. Waktu asfar ni waktu bila? Waktu ketika cahaya benda satu objek tu kita nampak dah. Sebagai contoh, bila masuknya waktu fajar shadiq, masa tu masih kelam, bukan gelap kelam. Kelam. Maka bermulalah nurus sabah. Nurus sabah ni cahaya dia ni kita tak berapa jelas nampak. Kalau lembu, kita bila lembu boleh kubas, tahu lembu ke kubas tahu. Waktu tu. Tapi kita duduk di kawasan bandar payah nak ukur sebab lampu banyak. Kalau kita duduk kawasan hutan-hutan tu mudah nampak lah. Ni kita duduk kat sini macam-macam spotlight. Payahlah. Ada spotlight dan sebagainya. Sekarang ni waktu nurus sabah ni maknanya kalau kita bela lembu, bela kambing, bela ayam, bela itik, kita pergi kandang kita tak lecang, ayam ke itik tak tahu. Tu waktu tu dah. Waktu itulah Nabi solat start qomat. Kalau kita belajar dalam ilmu falak berkaitan dengan ilmu penternakan, cukup penting waktu tu. Kita nak scan binatang kita sihat ke sakit ke. Kalau hari raya haji, hari korban, kita nak pilih lembu untuk buat korban, waktu tu waktu yang paling penting untuk kita nak pilih binatang-binatang. Tadi kabur lah, bukan nak kabur belaka dah. Kena simpan juga bos belek tu. Ya ada cara dia. Bagi-bagi orang yang sentiasa hadir majlis kuliah hamba, tahulah. Tanya orang waktu tu nak tengok. Kita cerita sikit. Banyak lagi kita cerita sikit. Contoh kita nak pilih binatang. Kita nak pilih binatang lembu, nak buat korban. Nak pilih lembu ni sihat ke tak. Kita bukannya pandai babak lembu ni sihat ke tak. Lembu kadang-kadang nampak sihat, dalam ada penyakit, ada. Tengok lembu siang mari masa musafir okey. Bela 2 minggu lembek, kena penyakit mulut, penyakit kuku. Waktu tu kalau kita pergi kandang lembu, kita tengok lembu masa tu sudah bangun berdiri cacang dah. Itu lembu yang terbaik. Daging dia baik, kesihatan dia memang baik. Tapi kalau kita pergi waktu tu lembu tu tengah tidur lagi macam ketua lembu, jangan beli jangan beli cari lembu lain lah masa tu. Tu panggil nurus sabah. Banyak lagi rahsia je, setakat tu dulu. Baik. Kemudian lepas nurus sabah tu ada nurul bukhur. Nurul bukhur ni maknanya waktu tu kita tengok objek tu nampak hampir-hampir jelas. Kalau tengok mu mana gitu. Gitu siapa mu ingat siapa? Nurul bukhur. Nampak dah hampir-hampir jelas.
Kemudian barulah nur mu'tarik. Mu'tarik ni cahaya lentang. Masa tu kita tengok dah, oh mak, apa khabar mak? Oh Yusuf, nampak dah. Mu'tarik. Itulah dipanggil waktu asfar. Di sisi mazhab Hanafi, dia qomat masa tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Masa tu. Kalau kita pergi sembahyang masjid India, tahu lah. Dia pilih nur mu'tarik, iaitu asfar was-subhi idza asfar. Masa tu. Kita was-subhi idza tanaffas. Macam kita buat masjid ni, tanaffas. Waktu tu. Ia lain nilai dia. Dan waktu subuh ni, oleh kerana fajar sodik kita payah nak kesang, maka ada lagi alamat-alamat lain. Alamat-alamat lain. Orang nelayan, dia pandai cara nelayan dia. Orang buru dalam hutan, dia pandai buru, dia tahu cara dia. Dia ada alamat lain. Antaranya kalau kita tengok apabila berlakunya fajar sodik, kalau macam contohnya kita tengok mendung, nak hujan ke, langit gelap tak nampak, fajar kazib pun tak nampak, apatah lagi fajar sodik. Tak nampak. Kadang-kadang Allah bagi kita alamat yang lain. Kita nak cang adanya fajar kazib dan fajar sodik. Fajar kazib ni iaitu Allah akan hantarkan angin yang dikenali sebagai angin an-nasim. Angin an-nasim ni, fajar sodik dengan fajar kazib ia ada beza. Beza lagu mana? Ia bezanya fajar sodik ni, angin an-nasim dia ni, ia sejuk dan perlahan, payah nak kesang. Ada juga tapi macam dia tak ada angin lah. Macam gitu. Bila masuk je fajar sodik, kita akan rasa angin kuat sikit, tapi ia tidak sesejuk angin an-nasim ketika waktu fajar kazib. Kita rasa macamlah masuknya fajar sodik. Kalau kita duduk kawasan pantai, boleh scan. Antaranya scan, kita tengok dah ikan mula bergalak, ikan mula timbul, udang mula timbul di permukaan, sutung mula timbul di permukaan. Macam itu fajar sodik, masuknya waktu subuh. Tapi ustaz tak ada pun ikan ustaz. Mana tak ada ikan, sutung-sutung tak nampak pun, maknanya tempat tu tak ada ikan lah. Cari tempat lain lah. Gitu kena kabur juga. Kalau kita menjadi nelayan, kalau kita kaki pancing, kita tengok nak sembahyang subuh, tengok kawasan tu ikan tak timbul, udang tak timbul, jangan lagi jala situ, mancing situ, buang masa, baik berbalik beli nasi lemak. Ataupun cari tempat lain, rugi je. Orang kaki buru, suka masuk hutang, buru. Kalau waktu subuh, masuk subuh, tak bunyi pun kijang ke napuh ke, tak bunyi. Tempat tu malang, kena pergi masuk hutan lain pula. Bawa lagi ni kita nak cari kijang tak bau. Nak cari kijang ke napuh ke, rusa ke, tak bau. Cari tempat lain lah. Tak ada tu. Kalau tempat tu ada banyak, ia akan bunyi ketika masuknya waktu subuh. Tu antara alamat-alamat masuknya waktu subuh. Selain kita tengok fajar sodik, ada lagi alamat-alamat lain yang Allah hantarkan. Antaranya embung kita nampak mula banyak. Itu alamat tandanya masuknya waktu subuh. Sebab itulah masuk waktu subuh ni ijtihad. Bila berlaku ijtihad, sebab itulah ijtihad tu dilewatkan 8 minit. Nanti akan ada dilewatkan 16 minit. 16 minit. Dah. Kalau anak atau anak sekolah lagi, payah tu. Ada 8 minit. Yang ada tempat ia buat. Ia buat apa? Ia buat 16 minit dilewatkan. Waktu subuh yang paling pendek di negara kita lah 48 minit tu. Paling panjang 1 jam 20 minit. Paling pendek 48 minit tempat kita. Pandai-pandai dah bajet. Kalau di Denmark paling pendek 10 minit je. Masuk azan tu kena sembahyang lalu dah tu. Tak. Saya tengok naik dah fajar. Naik dah matahari. Itulah kedudukan waktu subuh. Antaranya kita nak scan lagi waktu fajar ni, hasyaratul ard, binatang yang berkepok ia mula terbang. Tu salah satu kita nak tahu masuknya waktu subuh. Baik. Kemudian bila naik matahari tadi dipanggil apa? Nilai matahari dipanggil
dipanggil apa? Nilai kedudukan dipanggil syuruk, cahaya dipanggil duhun. Bila matahari dia naik, cukup satu bulatan dia di ufuk tu, cukup satu bulatan je kan. Bila naik kan matahari bulat, naik cukup bulatan tu dipanggil tu, orang dipanggil satu galah tu. Ada. Kalau kita nak ukur ketinggian matahari berapa galah, berapa galah nak kira berapa inilah, berapa darjah, berapa galah ni bahasa kita. Berapa darjah, 2 darjah ke, 10 darjah ke, 50 darjah ke, kita kena buat alat ukur rubuk mujayyad. Kalau ada rubuk mujayyad kita boleh ukur. Ya rubuk mujayyad ni ya di sini, ya di tempat ya kerak sikit, kita ukur nampak kedudukan matahari, cahaya nampak benang. Tengok benang tu duduk kat jarak mana. Tahu lah. Berapa darjah matahari naik. Baik. Matahari naik, bila naik bulatan itu 3 darjah. Kalau 3 darjah berarti bersamaan 12 minit. Tu ada kata 4 darjah, ada kata 3 darjah, kita ambil 3 darjah berarti 12 minit. Makna 12 minit itulah waktunya ketika matahari duduk di naik masuk bulatan tu, orang Arab dipanggil isyraq. Maknanya kedudukan matahari tu dipanggil isyraq. Nilai cahaya matahari masa tu dipanggil duhung sori, duha kecil. Ya ada duha kecil. Situ berlaku khilaf di kalangan ulama tu, nak sembahyang sunat isyraq ke sembahyang sunat duha. Di sisi pandangan hak kuat mazhab kita Syafi'i, walaupun kita sembahyang isyraq pada ketika tu dipanggil duha dah. Pandang majoriti ulama mengatakan waktu isyraq sembahyang duha dikira duha, bukan isyraq, bukan sembahyang sunat syuruk, dikira duha. Jangan balah lah, dah habis tu nak panggil isyraq ke duha, ia sama je sebenarnya. Cumanya bila sebut isyraq merujuk kepada kedudukan matahari, kalau sebut duha merujuk kepada nilai cahaya, benda sama je. Macam zuhur salli fardhu zuhri, Zuhur tu merujuk kepada mana? Kedudukan matahari ke nilai cahaya? Ia merujuk kepada nilai cahaya matahari. Kedudukan matahari dipanggil duluki syams, condong matahari. Nilai cahaya dipanggil zuhrun. Ketika matahari duduk di atas kepala, nilai cahaya matahari dipanggil zahir. Kedudukan matahari dalam ilmu falak dipanggil qailah. Sebelum sedikit matahari naik atas kepala kan, sebelum tu sikit dipanggil qailulah. Tu dipanggil sunat tidur. Qailulah tu sunat tidur sebelum zuhur. Tidur yang sangat kualiti. Tidur 5 minit macam tidur sejam. Kualiti tidur masa tu. Qailulah. Masa tu kena tidur. Dan masa tu kita sebaik-baiknya jangan keluar rumah lah masa tu, sebab panas cahaya matahari ni tidak baik untuk kesihatan kita. 3 mudarat Nabi sebut ketika matahari panas terik sebelum nak masuk waktu zuhur. 3 matahari 3 mudarat. Antara mudaratnya Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Penyakit warna pakaian kita luntur, mana tak molek cahaya masa tu. Antaranya penyakit di bawah bumi ni naik, angin kotor tak molek. Jangan berjemur ketika tu, duduk dalam rumah. Kalau nak keluar rumah ketika masuknya waktu zuhur, masuk waktu zuhur, pergi masjid, pergi surau. Sebab masa tu Allah hantarkan, hadiahkan kita angin apa? Yang dikenali sebagai angin mursalat, wal mursalati urfah. Angin mursalat. Angin mursalat ni tak lama, sejam sahaja. Allah nak menghantarkan, nak sempurnakan rezekinya melalui angin mursalat. Molek orang nak pergi sembahyang zuhur ke tubik masa tu rasa angin bagus. Angin tu angin harian. Memang tiap-tiap hari angin tu ada. Rumah kita mesti ada angin tu. Ustaz, rumah saya tak ada rasa angin tu. Rumahmu ada masalah. Bukan angin tu masalah, rumahmu tu masalah. Dah lagu mana ustaz? Mu kena ubah lah landscape rumahmu tu. Dah kena suruh ustaz. Apa suruh ustaz? Suruh tukang lah. Ustaz mana-mana nukang-nukang. Ada. Ubah landscape rumah kita tu. Kena ubah. Sebab kalau angin musalak tidak sampai tempat rumah kita ni, orang panggil suram, mudah kena penyakit. Kalau kita tanam pokok pun tak berapa subuh.
tak comel. Mudah kena penyakit, tanah pokok tak subur. Tak lah pokok besar ke, pokok kecil ke, pokok buah ke, pokok bunga ke, tak molek. Maka kena ubah landscape supaya angin tu sampai di tempat kita. Dipanggil angin al-mursalah. Sejam aja. Tak lama. Lepas sejam tu kalau Zuhur pukul 1, pukul 2 biar angin mursalah. Kemudian masuk angin rawah. Tu lain pula, tu panjang cerita pula lah. Setakat tu dulu. Ada banyak-banyak. Baik. Jadi duha ni ketika matahari naik cukup bulat dia tu di ufuk tu dipanggil duhun sari. Tambah lagi kalau kita anggar matahari tambah selagi. Itu panggil dua galah tu. Tambah selagi dipanggil duhun kabir. Hak ni lah yang dikatakan sembahyang sunat duha, waktu ni lah. Hak tak ada khilaf tu. Dia bila duha? Ni ketika cara mudah nak kira matahari duduk sini tambah selagi duduk sini. Dipanggil waktu duha. Sembahyang sunat duha paling komang 2. 8 pandangan doa mengatakan 12. Ikutlah nak sembahyang hak mana pun. Itu dipanggil sembahyang duha. Dah. Yang sinonimnya sebagai sembahyang untuk murah rezeki. Nampak tu je lah. Andai kata sembahyang duha ni bukan murah rezeki, rasa tak sembahyang duha rasanya. Tak apalah, lewa kita ni, kita lewa orang abid. Lewa abid ni macam mana? Kita buat amal ibadat ni hanya kerana pahala. Okey dah, comel dah. Ia berbeza dengan lewa orang salik. Golongan salik ni, lewa dia ni, dia buat amal ibadat ni bukan kerana pahala. Ia hanya semata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ia nak hatinya sampai ke hadarat Allah. Ia tak pandang syurga neraka, tak pandang. Itu lewa golongan salik. Kita golongan orang awam tak apa, comel dah. Kita buat ni nak ke pahala tu, benda tu comel dah di sisi orang awam macam kita. Baik. Tu dikira waktu duha. Bila waktu duha naik, bila dah matahari bulat ni orang panggil duhun kabir kubra, dia panggil duha kecil, duha besar. Kemudian bila matahari naik lagi, naik tinggi lagi, yang inilah yang diistilahkan dalam Al-Quran, wan nahari idza tajalla. Dalam suratul Lail tu ada sebut kan? Ni ada wan nahari idza tajalla. Ia ada satu lagi dalam Al-Quran sebut wan nahari idza jallaha. Ia ada beza tu. Wan nahari idza tajalla dengan wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla ni ia merujuk sinaran cahaya matahari terang tetapi tidak menyilau. Kalau jalla tadi terang silau, iaitu ketika matahari naik 45 darjah. Ketika matahari naik 45 darjah, masa tu dipanggil hijrah. Hijrah matahari ni nak pergi naik ke tengah langit untuk turun. Dipanggil haji. Masa tu matahari terang silau. Sebab itulah kalau kita nak cari rezeki, contohnya kita nak cari pokok kayu keharu ke, nak cari emas ke, nak cari batu mata ke, carilah ketika wan nahari idza tajalla. Jangan cari wan nahari idza jallaha, payah sebab ia panas silau. Rahsia tak ada cerita belaka. Orang nak cari emas, pasti ni cari. Kalau ketika matahari panas silau, tak boleh tengok, tak nampak emas sebab ia terlalu silau, ia terpantau cahaya kat mata kita, tak boleh cang kat mana kedudukan emas ke, perak ke, besi ke. Nak cari pokok kayu gaharu dan ni mahal ni, tak nampak silau. Maka dia ni wan nahari idza tajalla ni lebih kurang kalau subuh pukul 7, kita molek pergi pukul 8, 9, 10, 2 jam. Waktu comel nak cari rezeki. Nak cari rezeki waktu tu. Sebab itulah bila sebut waktu duha ni sinonim dengan rezeki. Jangan tidur. Pukul 8 kita contoh pukul 7 habis subuh. Pukul 8 comel. 7 makan-makan lalu, sembahyang sunat duha lalu, cari rezeki masa tu. Ada orang nak cari benda-benda hak tersembunyi, sesuai pada waktu tu pukul 8 sampai pukul 10. 10 tak atas tak payah. Wan nahari idza jallaha, silau. Tak berapa sesuai. Tu secara ringkas waktu duha. Jadi waktu duha ni habis bila? Macam-macam lah.
pandangan-pandangan ulama. Antaranya waktu duha nak habis ni kita ambil ukur cara mudah. Kita ambil ukuran cara mudah. Lagu mana ukuran cara mudah? Iaitu oleh kerana satu darjah ni mewakili 4 minit, bererti waktu duha habis 4 minit sebelum masuk waktu zuhur. Contoh kalau waktu zuhur pukul 1, waktu duha habis pukul 12.56 minit. Kita ambil. Ada pandangan kata ketika matahari duduk atas kepala tu, molek di atas kepala tu, tak habis dah dah. Tu. Kita ambil cara mudah. Sebelum 4 minit masuk waktu subuh, habislah waktu duha. Cara mudah faham. Waktu dah habis duha. Baik. Habis itu kemudian kita pergi pula kepada laili idza saja, demi malam apabila menutupi ia. Ulama tafsir sini sakan, maknanya diam, sunyi, sepi. Apa makna diam, sunyi, sepi? Waktu tu sepi, sunyi. Ia merujuk kepada gini, bila sebut malang, apa makna malang? Daripada tenggelamnya matahari ia akan naiknya, munculnya fajar shadiq. Itu maknanya malang. Sebab itulah dalam Islam bila masuk waktu maghrib dikira hari baru, bukan masalah pukul 12 malam. Baik. Bila sebut malang, bermulanya tenggelam matahari, terbenamnya matahari sehingga masuk waktu subuh. Di situ dia terbahagi malamnya ada 2. Ada malam pertama, malam kedua. Macam mudah faham lah. Malam ni start daripada waktu maghrib sampai akhir malam, penghujung malam. Itulah ulama falak panggil walaili idza yaghsha. Daripada kan matahari kan ia timbul tenggelam kan. Daripada matahari duduk di bawah ufuk tu, kalau bumi bulat bawah ni kan, maknanya tengah malam. Bila tengah malam, bila ia nak muncul balik tu orang panggil malam yang kedua. Malam kedua ni dipanggil walaili idza saja. Nampak tak perbezaan dia? Tak? Jadi contoh matahari, dia kalau kita ngaji dalam ilmu falak, dia banyaklah ulama falak letak istilah je. Ketika matahari mula tenggelam tu dipanggil syahid, kemudian ghasqin, kemudian atmah, kemudian fahmah, mauhin, qata, jaushan. Jaushan tengah malam tu. Jaushan ni tengah malam ni ia berlaku kadang-kadang pukul 12, kadang-kadang 12.30. Tengoklah. Lebih kurang kita 12, 12.30 sekitar tu Jaushan tengah malam. Sebab tu masalah yang ambil pukul 12, yang ambil syak lalu payah-payah ngah. Kadang-kadang pukul 12, kadang-kadang 12.30. Ayah, pukul 12 terus. Dia tahu. Jaushan 12. Kalau kita masalah dikira selepas Jaushan lah, hari baru. Kita apabila tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib. Baik. Jadi malam ni Allah bagi pada 2. Ketika orang panggil malam pertama dengan malam kedua. Malam pertama ni bermula daripada naik matahari dia sampai pucuk dia. Orang panggil tengah malam. Esok dah. Masa tu malam tu gelap gulita. Tak? Yang apa Piam ni nyanyi lagu kan? Bila larut malam. Ya tu. Lepas tu kena tanya Piam dia betul ke tak lah tu masuk dia. Jaushan. Larut malam tu. Gelap gulita. Masa tu matahari duduk di bawah bumi dah. Masa tu tidak, kenapa dipanggil tengah malam ni? Masa tu tidak ada langsung sedikit habuk pun cahaya-cahaya matahari. Tak ada sikap gelap gulita. Dipanggil malam yang pekat. Malam yang pekat ni tak lama, sekitar 2 jam aja. Lebih kurang pukul 10 sampai pukul 12, 12.30. Sekitar tu saja. Tengok atas ke 10, pukul 12 atau 10.30, 12.30. Tu malam yang pekat. Masa tu semuanya tidur belaka dah tu. Itulah kalau nak tidur masa tu. Hamba bila masuk lautan tak akan orang yang berminat berburu ni ia tidak akan menembak ketika waktu tengah malam. Orang panggil antara pukul 10 sampai waktu Jaushan tak pergi. Sebab masa tu binatang tidur. Tak.
Ia tidur, jangan tembok, jangan cari busa kijang tak jumpa. Kalau nak cari, sebelum pukul 10 cari. Lepas tu pukul 10 sampai waktu jauh syang tadi, tengah malam puncak ya, tidur. Nak cari pula, walaili idza saja. Maksud tu cari pula. Contohnya kalau puncak jauh syang pukul 12 lebih, walaili idza saja. Ia mula beroperasi semula, tapi awas. Masa tu kalau binatang berbisa, masa itulah dia melepaskan bisanya. Ia lebih agresif waktu tu. Ada awas lah situ. Ada. Kalau jumpa ular tu, jangan main gurau macam kita jumpa waktu siang lah. Ia lebih agresif masa tu. Walaili idza saja. Kan kita bermalam di Muzdalifah kan tengah malam. Bila? Tengah malam. Tengah malam selepas waktu jauh syang lah. Ia gini, kalau kita nak kira tengah malam mudah je. Subuh pukul apa, maghrib pukul apa. Contoh kalau maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Bagi 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Jadi tengah malam habis pukul 12.30. 12.30 lebih dikira malam yang kedua. Walaili idza saja. Sebelum tu walaili idza yaghsha. Tu. Bila jauh syam dia ada waktu abkah. Waktu abkah. Kemudian lepas abkah, dia abkah ni waktunya kalau kita kalau pukul 12.30 tadi, 12.30 sampai pukul 3 pagi. Lepas itulah waktu tabashir. Nak sembahyang tahajud, nak munajat kepada Allah, nak qiyamul lail, waktu tabashirlah 1/3 malam. Hak itulah yang paling afdal, paling comel, paling molek. Masa tu otak kita fresh. Suasana hening masa tu. Waktu tabashir iaitu pukul 3 tak bawah. Ia sebelum fajar kadhib. Fajar waktu tabashir ni sebelum fajar kadhib. Sebelum tu, lepas habis waktu tabashir, masuklah fajar kadhib, kemudian barulah fajar shadiq. Ini secara ringkasan berkaitan dengan malam dan siang. Setiap malam, apabila munculnya, terbitnya matahari, di situ ada nilainya. Perolehan dan nilai dapatan. Bagi orang yang peka dalam masalah ni, dia akan nilai ketika matahari mula naik. Dia ada nilai, masing-masing ada nilai dia. Orang yang peka dalam masalah ni, cuma kita tak peka dah. Kita habis dah subuh gitu jelah kita. Orang yang nilai benda ni peka. Orang yang nilai dalam masalah ni peka belaka. Matahari mulanya naik, tenggelam, naik, ketika awal bulan, semua dia peka belaka. Sebab di situ ia boleh menilai dan meramal. Sebab tu dipanggil ilmu falak. Apa makna ilmu falak? Apa makna falak? Falak ni makna ulangan. Apa makna ulangan? Daripada titik ni bermula, ia akan berakhir dengan titik tu. Oleh kerana ia bermula daripada titik ni, ia berakhir dengan titik tu. Sebab itulah orang yang mahir dan ia boleh meramal apa yang berlaku. Gerhana bulan bila berlaku pula, akan berlakunya kemarau, banjir besar, banjir kecil. Sebab ia ulangan. Sebab tu dia ada takwin bulan, dia ada takwin matahari. Apa makna takwin? Takwin dia ambil daripada perkataan apa? Takwin maknanya berdiri, kedudukan. Maknanya kalau kita panggil orang, Yusuf bangun sekejap, Yusuf bangun. Bila Yusuf bangun tu, kedudukan dia bangun tu lagu ni, kita boleh meramal. Yusuf ni aku kenal dia. Bukan lagu mana? Dia ni apa pula? Dia ni kaki lipat ni apa? Aku tak cari jalan kaki lipat dah. Maknanya gitu. Begitu takwin kan, bulan matahari kan ia bergerak kan. Kedudukan tu panggil takwin. Kedudukan tu orang boleh meramal apa yang akan berlaku. Tu dia panggil takwin bulan, takwin matahari. Tu secara ringkas lah. Kadang-kadang orang nak faham. Bila orang nak faham, ia menuduh sesat, bid'ah, khurafat, apa benda dah menunjung. Ilmu falak bukan menunjung. Ia bukan menunjung. Ilmu falak ni ulangan. Wa kullun fi falak. Allah sebut sendiri. Kullun semua. Bukan separuh. Fi falak dalam ulangan. Semua dalam ulangan mereka. Macam orang tua-tua dulu tengok gelapnya nak hujan. Adakah nujum? Bukan nujum.
pahala lah tu. Contohnya waktu malam, lepas maghrib, lepas isyak ada tak angin? Lepas maghrib tak ada angin. Lepas isyak tak ada angin. Kalau ada angin, angin bulanan. Oh, bila masuk waktu maghrib ada angin. Biasanya sebelum subuh hujan. Adakah nujum? Bukan nujum, falak tu sebab ia ulangan. Ada. Orang tua pandai benda gini orang tua. Kita tahu, kita hentam je. Selepas masuk waktu zuhur kan, contoh kalau waktu zuhur pukul 1, lepas pukul 1, pukul 2, ia akan ada angin rawah. Angin rawah ni contohnya kalau zuhur pukul 1, pukul 2 ke atas, kalau angin tu kuat, laju derah, orang tua tu boleh tahu lalu kayak dia hujan. Adakah nujum? Bukan nujum, falak. Kadang-kadang kita fitnah nujum. Ia nujum lain, tilik lain. Benda-benda yang pelik-pelik. Mulai bila? Bulan 10 lagi anak menjadi pendekar. Itulah sungguh tu. Nujum lain, falak lain. Nujum pun sebenarnya pun dia ambil daripada perkataan bintang. Najmun nujum. Sebab itulah Nabi pernah bersabda, belajarlah kamu ilmu falak dan ajarkanlah kamu akannya kepada manusia. Apabila sampai satu tahap, hendaklah fantahau, Nabi kata, hendaklah kamu berhenti. Cukup selepas kamu dapat menilai satu benda gini, dapat ambil manfaat daripada ilmu falak, maka cukuplah kamu buat kajian. Sebab apa? Takut akal kita melepisi hak dia ni, bimbang-bimbang jadi macam Fir'aun. Fir'aun ni memang cerdik dalam ilmu fiziknya, ilmu kimianya, falaknya cukup terror, bijak telajak sehingga mengaku menjadi Tuhan. Masalah juga bijak telajak. Jadi insya-Allah kita sambung semula pula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini antara sebab asbabun nuzul kenapa didatangkan suratul duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.